رأت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita di dalam kitab Safinatun Najah dalam fasal yang seterusnya, iaitu fasal yang menceritakan tentang rukun iman yang 6. Kata pengarangnya rahimahullahu ta'ala, Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah, katanya faslun arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang bermaksud rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertamanya beriman dengan Allah, yang keduanya beriman dengan Rasul, yang ketiganya beriman dengan segala malaikatnya, yang keempat beriman dengan kitab-kitabnya, yang kelima beriman dengan hari akhirat, dan yang keenam beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna terjemahan daripada rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 ini juga diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis yang disebut sebagai hadis Jibril, yang menceritakan satu ketika Jibril datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dalam bentuk lembaga seorang manusia. Datang, bertemu, berjumpa, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan beberapa soalan yang berkaitan dengan agama Islam. Antara soalan yang ditanyakan ialah tentang iman. Iaitu kata Jibril alaihi salam, akhbirni anil iman. Ceritakanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Salim dalam kitabnya ini iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar, ketentuan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang daripada Allah. Baik. Seperti mana yang pernah disebutkan dalam siri yang lepas, rukun iman, rukun yang dimaksudkan dengan rukun iman bermakna juzuk yang membentuk iman. Dengan erti setiap satu daripada komponen yang 6 ini membentuk iman seseorang. Tanpa salah satu daripada 6 ini menjadikan iman seseorang itu runtuh dan tidak bernilai. Contohnya, bila mana dia cuma beriman dengan 5 rukun sahaja, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang mukmin, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia beriman dengan bakinya yang 5. Berbeza dengan rukun Islam. Rukun Islam seseorang itu sekiranya dia tidak mengamalkan kesemuanya secara keseluruhan. Contohnya, dia tidak melakukan solat, bukan kerana mengingkari kewajipannya, tetapi kerana malas ataupun kerana ada urusan lain yang mengganggunya sehingga kan dia meninggalkan solat, maka dia tidak menggugurkan statusnya sebagai Muslim. Ini berbeza makna rukun seperti mana yang telah dibincangkan pada siri yang lalu. Rukun iman dengan makna hakikat yang membentuk iman. Dengan erti sekiranya seseorang itu beriman dengan hanya 5 rukun, tetapi tidak beriman dan juga ingkar satu rukun mana-mana pun, contohnya dia tidak beriman baik dan buruk itu datang daripada Allah, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Sifirnya 6 tolak 1 kosong. Dia berbeza dengan sifir rukun Islam. Sifir rukun Islam 5 tolak 1 jadi 4, dan dia masih lagi Islam selagi mana dia tidak mengingkarinya, selagi mana dia tidak menafikan kewajipannya. Berbeza dengan rukun iman, sifirnya 6 tolak 1 jadi kosong.
Maksudnya sekiranya dia mengingkari salah satu daripada rukun iman yang 6 ini, imannya gugur secara langsung dan juga secara mutlak. Tidak ada lagi baki iman dalam dirinya, dia tidak lagi orang yang beriman. Apa dia rukun iman yang 6 ini? Sama-samalah kita tengok satu persatu. Rukun iman yang pertama ialah antu'mina billahi, bahawa kamu beriman dengan Allah. Apakah makna iman? Iman ialah mempercayai dan juga membenarkan Allah sebagai Tuhan. Ada dua kefahaman yang boleh kita fahami daripadanya. Ulama membahagikan kefahamannya kepada dua pengertian. Satu kefahamannya yang umum dan satu kefahamannya yang terperinci. Kefahaman yang umum disebut sebagai iman ijmali, iman secara umum, iaitu kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah Subhanahu wa taala itu esa, Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala-galanya, tidak ada sesuatu pun yang seumpama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala itu sebarang sifat yang menunjukkan dan memberikan kelekehan dan kekurangan kepada Allah. Ini makna iman secara umum. Ini makna iman secara ijmali. Maka keimanan yang seperti ini wajib kita i'tiqadkan dan kita letakkan di dalam hati, barulah kita dinamakan sebagai orang yang beriman dengan Allah sebagai Tuhannya. Adapun secara tafsili, secara perincian satu persatu, maka dia disebutkan, dibincangkan di dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, iaitu membahagikan sifat-sifat Allah yang kita perlu ketahui maknanya dan juga dalilnya. Contohnya, makna wujud itu bagaimana dan apa dalil Allah bersifat dengan wujud. Makna kudrah itu bagaimana dan apa dalil Allah bersifat dengan kudrah. Ini sifat-sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Juga kita juga mempelajari di dalam kitab-kitab akidah ialah sifat-sifat yang mustahil adanya pada Allah, sifat-sifat yang tak layak ada pada Allah sebagai Tuhan, seperti lemahnya Allah Subhanahu wa taala tak layak ada pada Tuhan. Sifat buta Allah Subhanahu wa taala tidak layak ada pada Tuhan. Ini juga yang dipelajari dalam kitab-kitab akidah, dan ini makna beriman kepada Allah sebagai Tuhan secara terperinci. Dan juga bahagian yang ketiga ialah sifat-sifat yang harus pada Allah, iaitu perbuatan-perbuatan Allah yang berkaitan dengan mengadakan dan meniadakan makhluk. Maka huraiannya dan penjelasannya yang lebih lanjut akan dibincangkan dalam kitab-kitab akidah. Ini rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Secara umumnya, secara kasarnya ialah kita beriman Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita yang layak dan berhak disembah, tiada Tuhan selainnya yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan tidak ada padanya sebarang kelekehan dan kehinaan. Ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Rukun iman yang kedua ialah beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul dengan makna kita mengimani secara umumnya, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala pernah menghantar kepada manusia dalam beberapa zaman, masa dan tempat beberapa orang utusan pilihannya yang dilantik sebagai wakilnya untuk mengajarkan manusia tentang syariat dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan setiap tempat mengikut takdir Allah Subhanahu wa taala. Ramai dan banyak rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah kepada umat manusia daripada zaman Nabi Adamnya sehinggalah kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangannya tidak diketahui secara tepat atas pendapat yang muktamad dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, namun ada hadis yang menyebutkan tentang bilangannya, iaitu 313 atas satu riwayat. Ada satu riwayat menyebutkan 314, ada satu riwayat menyebutkan 315, ada riwayat yang lain menyebutkan 317 dan seterusnya. Maka riwayat-riwayat yang bersalahan pada angkanya ini ada penjelasannya daripada ulama kita. Contohnya sebahagian ulama kita menyebutkan bahawasanya maklumat yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa yang tertentu. Jadi yang paling selamatnya, kata alim ulama, ialah kita cuma mengiktikadkan Allah pernah mengutuskan beberapa hamba-Nya sebagai wakil dan rasul daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat dan juga hukum kepada umat manusia. Bilangannya kita serahkan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab
Dalam Quran juga Allah menyebutkan ada sebahagiannya yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, dan ada sebahagiannya yang tidak kami ceritakan. Jadi pendirian yang paling selamat kata ulama kita berdasarkan kepada ayat tersebut ialah kita tidak meletakkan angka yang tertentu terhadap bilangan rasul, supaya kita tidak menafikan kerasulan bagi mereka yang sememangnya rasul, ataupun kita tidak meletakkan seseorang itu sebagai rasul sedangkan dia bukan rasul. Jadi pendapat yang paling selamat kata ulama kita ialah cukup sekadar beriman Allah pernah mengutuskan rasul dalam sejarah manusia daripada awalnya sehinggalah kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangannya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beriman kepada rasul dan para nabi secara umum. Adapun beriman dengan rasul dan nabi secara terperinci, secara tafsili, ialah wajib seseorang itu mengetahui bahawasanya rasul yang disebutkan di dalam Quran ialah 25 orang. Daripada Nabi Adam alaihi salam kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh dan seterusnya, sehinggalah kepada Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in assalam. Maka bilangan 25 rasul ini wajib diketahui namanya oleh setiap orang Islam. Ini makna beriman secara tafsili, beriman secara terperinci. Wajib diketahui namanya. Dan bila mana ditanyakan tentang nama sekian-sekian sebagai rasul, wajib diketahui bahawasanya ya, dia rasul. Contohnya bila ditanyakan adakah Ilyas itu seorang nabi? Ya, wajib menjawab ya, dia seorang nabi. Maka wajib membenarkan nama-nama yang 25 ini sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka ia merupakan kewajipan yang masuk di dalam rukun iman yang kedua. Rukun iman yang ketiga ialah beriman dengan malaikat Subhanahu wa taala. Juga memiliki dua makna, makna yang umum, yang ijmali, dan makna yang terperinci, yang tafsili. Beriman secara ijmali, beriman secara umum terhadap malaikat Allah Subhanahu wa taala ialah wajib bagi kita membenarkan dan mengakui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk ciptaannya yang daripada kategori malaikat. Apa dia kategori malaikat? Makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya, yang melaksanakan apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyalahi suruhannya Allah. Maka ini beriman kepada malaikat Allah secara umum. Bilangannya wallahu alam sangat banyak. Hatta pada setiap orang memiliki sekurang-kurangnya 12 malaikat yang mengawal dan juga mentadbirnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama kita. Tidak pernah dituntut untuk kita mengetahui setiap satunya secara terperinci seorang demi seorang. Yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani ialah Allah memiliki tentera-tenteranya, makhluk-makhluknya yang daripada golongan malaikat yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak sebagainya, yang mana mereka ini tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa melaksanakan apa jua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini beriman kepada malaikat secara umum. Adapun beriman kepada malaikat secara terperincinya ialah wajib kita mengetahui 10 orang malaikat yang telah disebutkan secara masyhurnya, iaitu Jibril, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Juzan. Dan juga wajib diketahui, perlu diketahui tugas-tugasnya. Maka setiap satu daripada malaikat ini perlu dibenarkan sebagai malaikat. Bila mana ditanya orang adakah Jibril itu malaikat contohnya, maka wajib kita jawab ya, itu malaikat. Ini beriman kepada malaikat secara terperinci. Adakah Ridwan itu seorang malaikat? Ya, Ridwan ialah seorang malaikat yang ditugaskan menjaga ataupun menjadi ketua bagi malaikat-malaikat yang menjaga syurga. Maka ini beriman kepada malaikat secara terperinci. Kemudian beriman rukun yang keempat, rukun iman yang keempat ialah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah secara umumnya ialah wajib kita mempercayai dan membenarkan bahawasanya Allah pernah menurunkan wahyunya, dan sama ada dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan oleh para nabinya yang menjadi syariat kepada umat tersebut, umat kaum Nabi tersebut. Ada beberapa kitab
yang diturunkan kepada beberapa nabi, dan ada beberapa suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi yang tertentu. Bilangannya, sebahagian ulama mengatakan 114, sebahagian ulama menyebutkan 141. Jadi bilangannya secara tepat itu, kata ulama, yang paling selamatnya ialah kita serahkan kepada Allah jumlahnya, bilangannya, dan kepada siapa ia diturunkan secara umum. Cuma yang wajib kita imani dan kita benarkan ialah Allah pernah menurunkan dan mewahyukan kitab-kitabnya, ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya kepada beberapa rasul yang terpilih. Adapun secara tafsili, adapun secara terperincinya, maka wajib kita ketahui 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Yang pertamanya tanpa mengikut turutan ialah Taurah bagi Nabi Musa alaihi salam, Zabur bagi Nabi Daud alaihi salam, Injil bagi Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keempat kitab ini wajib kita ketahui namanya, dan wajib dibenarkan bahawasanya ia merupakan kitab yang diturunkan kepada nabi yang tertentu tadi. Barulah dinamakan sebagai kita beriman kepada kitab-kitab Allah secara terperincinya. Adapun secara umumnya, maka kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya jauh lebih banyak daripada 4 yang tersebut tadi. Rukun Islam yang kelima ialah beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhirat. Secara umumnya, beriman kepada hari akhirat ialah kita mengimani dan membenarkan bahawasanya ada kehidupan selepas daripada kematian, dan kita akan dihidupkan semula selepas daripada mati dan hancur binasanya dunia untuk diadili segala perbuatan kita atas dunia, daripada sejak awal kewujudan manusia sehinggalah kepada kemusnahannya, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga dan neraka Allah sesuai dengan keadilan dan juga limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap satu yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Nabi SAW dan juga daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, maka wajib dibenarkan, wajib diimaninya sebagai beriman kepada hari kiamat. Bermula daripada kematian seseorang, kehidupannya di dalam alam barzakh, dihidupkan kembali selepas daripada ditiupkan sangkakala yang kedua, dan dimasukkan ke dalam syurga oleh ahli syurga dan ahli neraka ke dalam nerakanya. Ini secara umumnya. Adapun secara terperincinya, maka wajib diketahui apa yang berlaku, apa peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku pada hari kiamat nanti. Bermula dengan bangunnya semula manusia daripada kubur masing-masing, dimasukkan roh, pergi ke padang mahsyar, apa yang berlaku di padang mahsyar, berlaku timbangan amalan dan sebagainya, melintasi tintian siratul mustaqim, kemudian masuk ke dalam syurga oleh mereka yang berjaya, dan masuk ke dalam neraka oleh mereka yang gagal melepasinya. Maka setiap satunya itu dibincangkan dalam perbincangan rukun Islam yang kelima, iaitu beriman kepada hari kiamat. Rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dan juga perlaksanaan ketentuan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya datang daripada Allah. Maka rukun iman yang keenam ini ialah kita yakin dan juga membenarkan setiap sesuatu yang berlaku, sama ada yang telah berlaku maupun sedang berlaku ataupun yang akan berlaku, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun yang berlaku yang menyalahi apa yang telah diputuskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan terhadap qada dan qadar, ketentuan dan juga perlaksanaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada ia yang baik, ia ketentuan yang baik pada pandangan kita, ataupun ia ketentuan yang tidak baik pada pandangan kita. Hakikatnya hikmah dan juga hakikat yang sebenarnya cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tidak ada sesiapa pun daripada kalangan makhluk yang mengetahui perancangan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami qada dan qadar. Tidak ada sesuatu perkara pun yang berlaku di luar daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku menyalahi apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap usaha dan ikhtiar kita sebagai hamba tidak memberi sebarang kesan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlaku,
apa saja yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawasanya dia tidak berlaku, dia tidak akan berlaku. Tidak ada sesuatu, tidak ada satu perkara pun yang terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu perkara pun yang berlaku yang menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan kita terhadap rukun iman yang keenam. Maka bila mana kita beriman dengan rukun iman yang enam ini, kejaplah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rukun iman yang enam ini, beriman dengan keenam-enamnya menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang hakiki. Orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, tanpa ada sebarang keraguan, syak ataupun keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhirnya, Syekh Salim rahimahullahu taala menyebutkan dalam fasal yang berikut, iaitu faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ini penyudah ataupun penutup bagi rukun iman. Katanya, makna la ilaha illallah itu ialah la ma'budu bihaqqin, tidak ada sembahan yang sebenar, fil wujudi, dalam dunia ada ini, illallahi, melainkan sembahan yang sebenar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang diketahui dan difahami daripada syahadah seseorang, penyaksian seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya ia Tuhan, dengan maksud dia mengakui, membenarkan dan mengimani bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sama ada Tuhan dalam bentuk sembahan ataupun Tuhan dalam bentuk ada sebagai pencipta ataupun sebagai Tuhan yang mentadbir alam ini dan seterusnya. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna membenarkan segala syariat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan kepada kita. Maka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala juga bermakna kita tidak akan menerima agama lain sebagai sebanding ataupun setara dengan Islam. Maka tertolaklah fahaman-fahaman, antaranya fahaman liberal, fahaman sosial dan sebagainya, yang meletakkan sesuatu perkara yang lain di atas daripada Islam. Tidak ada agama lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya sahaja agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka sebarang agama yang lain yang bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala secara penyembahan yang hakiki, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna secara ringkasnya syahadah dan penyaksian kita umat Islam, umat manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang sebenar-benarnya. Begitu juga dengan penyaksian kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ialah salah satu daripada utusan Allah dan nabi lagi rasulnya yang terakhir. Maka mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dan juga kefahaman daripada rukun iman yang enam ini. Perbahasannya yang lebih tuntas akan dibincangkan di dalam kitab-kitab akidah. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan makna yang sebenar dan menghayatinya dengan penghayatan yang tepat. Mudah-mudahan dia memberi keselamatan buat diri kita di dunia dan di akhirat esok, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. رأت الأتيار تشدو بليالي